Okay, kita akan bincangkan soalan daripada negeri Kedah ya. Pergi pada soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan graf halaju V melawan masa T bagi sebuah motosikal yang bergerak yang sedang bergerak. Okay, nampak graf V lawan dengan T macam biasalah kita tahu antara maklumat yang kamu perlu tahu, luas di bawah graf dia adalah sama dengan sesaran. Dia punya kecurunan adalah pecutan seragam. Yang ni kena tahu dah ni. Kalau yang ni yang tak ada ni dia adalah pecutan sifar. Ni kan. Dan sini adalah nyah pecutan. Cikgu tulis siap lah tu. Nyah pecutan seragam. Okay, jadi bentuk-bentuk ni kamu dah kena familiar dah. Okay, mari kita tengok soalan dia. Gariskan definisi hal laju yang betul. Hal laju dia ialah ni. V sama dengan S per T. Ataupun sesaran bahagi dengan masa. Kalau V, D bagi T. V ni ialah laju lah. Speed, yang ni ialah velocity. Beza kan? Laju ialah jarak bagi masa. Ataupun kadar perubahan jarak. Yang ni kadar perubahan sesaran. Jadi senanglah jawapan dia adalah hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Okey, 1 markah. Berdasarkan graf pada rajah 1, tandakan tip pada kuantiti asas yang ditunjukkan oleh graf. Kuantiti asas, dia ada 7 je. Kan? Kita ada jisim, panjang, masa, suhu, arus elektrik. Kita ada keamatan berluminosity dan juga kuantiti bahan. Kita ada 7 tu, itu semua kuantiti asas. Jadi kalau velocity ni dia adalah kuantiti terbitan sebab dia dah bahagi. Sebab kuantiti terbitan dia adalah sama ada hasil darab atau bahagi atau kedua-duanya. Kan, yang melibatkan kuantiti asas lah. Maka yang velocity ni bukan, masa lah kuantiti asasnya. 1 markah. Okey. Soalan seterusnya. Namakan kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh kecurunan graf. Kecurunan graf dia adalah pecutan. Okey, kecurunan dia adalah sama dengan pecutan. Yang mana kita dah ni lah kalau graf ni. V T. Kalau kita tengok kecurunan sama dengan delta Y bahagi dengan delta X. Y2 tolak Y1 bahagi Y2 tolak Y1 tu kan. Y kita adalah V. T kita adalah, X kita adalah T. Bermaksud V bahagi T ni kalau kita tengok dari segi unit dia, MS negatif 1 bahagi dengan S. That's why kita dapat unit dia MS kosong negatif 2. Bermaksud ini unit bagi siapa? Unit bagi pecutan lah. That's why kecurunan dia adalah bersamaan dengan pecutan. Okay, soalan seterusnya. Kuantiti fizik pada jawapan B2 merupakan kuantiti vektor. Memang betul lah. Pecutan kan adalah kuantiti vektor. Yang mana dia ada magnitude dan dia juga ada arah. Tapi kalau kuantiti skalar dia hanya ada magnitude saja. 7 kuantiti asas tadi yang cikgu sebut tu, yang panjang, masa, arus elektrik semua kan, itu semua adalah kuantiti asas. Dia adalah kuantiti skalar. Dari segi jenis kuantiti dia adalah kuantiti skalar. Yang mana dia hanya ada magnitude, tidak ada arah. Tapi kalau yang ni untuk vektor ada lagi lah. Selain daripada tu kita ada sesaran. Kita ada hal laju, kita ada daya. Daya kan F sama MA. Jadi pecutan ni memang dia adalah kuantiti vektor. That's why daya juga adalah kuantiti vektor pada arah pecutan itu bergerak. Momentum pun sama juga. P sama dengan MV. V ini adalah velocity. That's why momentum juga termasuk dalam kuantiti vektor. Okey, so kamu pilih salah satu lah sebab 1 markah je kan. Jangan tiba-tiba kamu tulis sesaran, kat sini tulis jarak pula. Maka akan ada contradiction. Salah. Soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan sebuah papan iklan digantung oleh sebatang rod besi ringan dan wayar pada dinding bangunan secara menegak. Rod besi dipasang secara mendatar. Okey, ni rod besi. Yang ni wayar. Kan dia menyokong lah. Lepas tu kita ada papan iklan. Dia kata namakan daya F. F ini bertindak pada tali ataupun wayar ni. Bila wayar ni, dia adalah daya tegangan. Okay, daya dia adalah apa? Daya tegangan, tension force. Okay, ataupun tension saja pun kita boleh terima lah. Okay, 1 markah. Sebab, yang bawah ni dia nak lukis komponen menegak Fy bagi daya F pada rajah 2. Maka kita tengok balik. Sebab, kalau kita ada satu daya yang bertindak macam ni, kita boleh leraikan dia. Ni leraian daya ni yang kita boleh. Kita boleh pecahkan kepada Fy dan Fx. Macam biasalah kalau inilah F. Kan? Kalau kat sini, semua ni cikgu dah rangkumkan kat bawah ni. Kalau dia ke kiri macam ni, kita boleh leraikan Fy atas Fx kiri. Kalau dia ke bawah macam ni, so dia Fx dia. Ini semua kamu boleh pecah-pecahkan. Okay, semua daya ni kita boleh leraikan kepada Fx dan juga Fy. Bermaksud Fx itu ialah pada paksi horizontal ataupun mendatar. Fy ialah pada paksi vertikal ataupun menegak.
So dalam rajah, dia minta lukis dalam rajah, kena lukis kat rajah. Kat sini kita buat macam ni. Inilah kita punya Fy. Kalau ikutkan satu lagi, kita boleh lukis kat sini. Dia punya adalah Fx. Theta dia 30 ni dengan Fx. Okey, dah. Satu markah. Kamu lukis je yang macam ni, dah satu markah. Ataupun ada setengah budak dia akan lukis kat sini. Leraikan kat sini. Pun boleh Fy, Fx. Okey, soalan seterusnya. Kiranya jisim papan iklan ialah 50 kg. Berat rod besi dan wayar diabaikan. Maksudnya kita tak ambil lah berat rod besi dan juga wayar tu. Hitung nilai F. Okey, nilai F ni, nilai yang kita ada tu dia bagi tu, maka kita boleh kira menggunakan, sebab apa, kita boleh leraikan kepada Fy. Kenapa Fy ni? Sebab katakanlah yang ni cikgu tunjuk macam mana kita nak dapatkan Fx tu. Kamu dah hafal bahawa kalau kita ada daya, cikgu lukis semula. Kan? Kalau sini kita boleh leraikan kepada 2 Fy, sini adalah Fx. Inilah theta. Okey, untuk kita guna formula Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta ini, pastikan theta itu sentiasa dengan paksi X, bukan dengan paksi Y. Okey, baru kamu boleh hafal yang ni. Kalau tidak, dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi terbalik, maksud dia, kalau Fx, kalaulah theta ini yang kamu ambil, contohlah alpha. Kamu boleh tulis ni Fx sama dengan F sin alpha. Itu baru betul. Okey, dah kalau sin alpha, maksud dia yang ni Fy adalah F cos alpha. Macam tu. Tapi sekiranya kamu nak hafal formula F cos theta bagi Fx dan F sin theta bagi Fy, maka sudut itu mesti berada dengan Fx. Okey, sebab dia ada kaitan dengan trigonometri. Sekarang ni bila kita nampak macam ni, rajah itu Fy dia ke atas. Di bawah ni dia ada satu daya lagi, iaitu berat papan iklan tu lah. So dia akan bertentang dengan Fy kat sini. Okey, so Fy ada, W pun ada. W ini ialah jisim bagi W sama mg lah. Okey, mari kita tengok. So kita akan kata Fy ni sama dengan F sin theta. Kan? Fy sama F sin theta. Maka F kita ialah mg ni, iaitu berat bagi. Sebab apa cikgu kata Fy ni sama dengan mg? Sebab Fy itu ke atas. Bawah dia adalah W lah, sama dengan mg. That's why cikgu kata Fy ni sama dengan mg. Okey, mg sama dengan F sin theta. F sama dengan mg bahagi dengan sin theta. Kamu masukkanlah nilai. M dia 50. 50 kg kan 50 gram. Okey, 50 kg tak perlu tukar dah lah. Kan? Oh, lupa pula. Patutnya kita macam ni. Saya tak rela gagal ujian. Kan? Senarai dua apa yang dia bagi? M dia bagi M 50 kg. Lepas tu, itu je dia bagi kan? Theta. Theta 30 darjah. Kita gunakanlah maklumat ni. G. G kat depan. Kena tengok kat depan 9.81 meter per second square. Okey, dah masukkan nilai 50, maksudnya ini adalah mg perkan dengan sin 30, kamu akan dapat 981 Newton. Ini markah yang pertama, ini markah yang kedua dengan unit. Wajibkan unit. Okey, sampai dekat tu boleh ikut ke? Boleh. Okey, cantik. Soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni, dia melibatkan hukum kegravitian semesta Newton lah. Okay, sistem bumi bulan. Dia kata, bulan mengorbit mengelilingi bumi sekali dalam 27.3 hari. Ini adalah tempoh bagi bulan. Cikgu tulis kat sini TM, tempoh bagi moon. Moon lah, kalau tulis bulan bumi, BB kan. Ataupun nak tulis bumi besar B, bulan B kecil. Boleh juga, tak kisahlah. Yang penting kamu tahu ini, TM ni adalah untuk moon, 27.3 hari. Lepas tu dia ada bagi apa ni? Jarak di antara pusat bumi dan pusat bulan ialah 3.84. Ini ialah R dia ni. R kita. Sebab R ni, dia ialah jarak di antara dua pusat objek itu. Dua pusat objek. Mana-mana objek. Di dalam alam semesta ni, dia ada daya graviti di antara dua objek yang kita dah buat berdasarkan formula ni, iaitu F ini sebenarnya dia berkadar terus dengan hasil darab dua jasad itu, dan juga dia berkadar songsang dengan R kuasa 2. Keluarlah formula ni, iaitu ni daya graviti ni sama F sama dengan G M1 M2 perkan dengan R kuasa 2. Okey, bila dia mengorbit macam ni,
mengorbit bumi. Bermaksud, daya ni kena ingat ada konsep dia. Daya yang bertindak ke atas, daya daripada bumi bertindak ke atas bulan, sama dengan, daya bumi ni, sama dengan daya bulan. Bila sebut sama, maka dia tak boleh dekat satu sama lain. Bumi menarik bulan, sama dengan daya bulan menarik bumi. Sekiranya daya bumi menarik bulan melebihi daya bulan menarik bumi, maka pada waktu itu akan berlaku ada daya macam ada daya bersih. Maka bulan ini akan terpecut menghala ke bumi. Sama juga kalau bulan ni menarik bumi melebihi daya bumi menarik bulan, maka bumi pula akan terpecut ke arah bulan. Okey, jadi konsep ni kena faham dululah. Daya tarikan graviti tu dia adalah sama antara kedua-dua jasad tersebut. Okey, so soalan dia, tentukan laju linear bagi bulan. Kita boleh guna formula ini kalau dia bagi semua maklumat jisim bumi dengan pemalar kegravitian semesta ni. Tapi cikgu tengok dalam soalan ini, dalam senarai rumus, dia tak bagi, dia hanya bagi formula. Ada tak nilai G besar? Dia tak bagi. Gravitational force, semua tak ada nilai pemalar, dia just hanya bagi formula. Alright, biasanya dia kalau tak ni dia akan bagi dalam soalan tu lah. Okay, bila dia tak bagi ada alternatif lain, iaitu kita boleh gunakan formula biasa, V sama dengan jarak bahagi dengan masa. Maka jarak bagi satu bulatan ialah 2 pi r. Okay, 2 pi r ataupun kita panggil dia sebagai, kalau bulatan tu kita panggil dia circumference lah, ataupun lilitan, panjang lilitan kan. Kita bahagikan dengan masa kita adalah tempoh lah. Tempoh dia diambil sebanyak 27.3 hari. Yang ni dalam hari. Bila kita buat calculation, kira laju, dia meter per saat. Maka yang ni kita kena tukar kepada saat. Iaitu, that's why kita akan dapat 2 pi. R kita ialah ni, 3.8 kali 10 meter. Perkan dengan 27.3 hari ni. Darabkan dengan 24 jam satu hari. 24 jam darabkan dengan 60 minit satu jam. 60 minit darabkan dengan 60 saat. Maka kita akan dapat, last kali, laju dia adalah 1022.9036 meter per saat, atau kamu boleh jugalah buat V sama dengan 1022.90 lah. 0.90 meter per saat. Okey, boleh tak? Boleh. Cantik, cantik, cantik. Okay, soalan seterusnya. Tentukan daya graviti terhadap bulan oleh bumi. Daya graviti cikgu dah sebut sama. Bila sebut daya kegravitian ni, sebenarnya bila benda tu mengorbit kita, sama ada dia satelit ataupun apa-apa objek yang mengorbit kita, bulan, kan? Satelit yang kita hantar pun dia akan mengorbit kita. Maka sebenarnya dia adalah sama dengan daya memusat. Ni daya graviti dengan daya memusat ni. Daya ni adalah sama. Maka Gm1 M2 adalah per dengan R kuasa 2 sama dengan MV kuasa 2 per dengan R. Jadi daya itu, daya graviti ni juga kita boleh gunakan formula bagi daya memusat sebab kita dah ada laju. Maka kita gunakanlah F sama dengan V kuasa 2 per dengan R. Laju linear ni. V ni adalah laju linear. Maka M kita ialah 7.35 kali 10 kuasa 22 iaitu jisim bumi, jisim bulan. Sebab dia kata oleh daya bulan oleh bumi kan. Sama maksudnya jisim bulan ni kita darabkan dengan laju yang kita dapat tadi, 1022.9036, bahagilah dengan jarak di antara bumi dengan bulan iaitu 3.84 kali 10 kuasa 8 meter. Okey, last kali kamu akan dapat 2.0027 kali 10 kuasa 20 Newton. So di sini satu markah, sini markah yang kedua. Sekiranya jawapan ni salah, kan? Contohlah kamu dapat 1000, bukan 1022, salah. Kamu pun tulis kat sini adalah 1000. Maka kita akan dapat markah yang pertama iaitu kita akan tulis ECF ataupun error carry forward. Tapi jawapan akhir confirm salah lah. Biasanya dia akan larilah daripada jawapan skema. Okey, soalan seterusnya. Bulan tidak bergerak mendekati bumi walaupun daya graviti bertindak ke atasnya. Jelaskan. Okey, yang ni jawapan dia agak panjang, kejap cikgu. Iaitu, dia kata apa? Daya graviti ataupun daya memusat yang kita kata tadi tu menyebabkan pecutan memusat dan mengubah laju bulan dari segi arahnya sahaja. Dia ada pecutan memusat. Kenapa? Bila sebut ada daya memusat,
dia akan ada pecutan memusat. Pecutan memusat, walaupun laju linear dia kekal 1022 tadi tu, tetapi disebabkan arah sentiasa berubah, kita dah sebut dah kadar perubahan sasaran kan, kadar perubahan hal laju. Disebabkan laju tadi nilai dia sama 1022, tetapi dia kita boleh sebut sebagai hal laju kerana dia berubah arah dia. Sentiasa berubah arah. Kan dia ikut bukan dia garis lurus. Kalau garis lurus itu kita anggap dia arah dia sama. Pada waktu itu dia tidak ada pecutan kalau laju dia adalah seragam. Sebab tu bila laju seragam kita anggap pecutan dia sifar. Tapi bila kes ini untuk bergerak dalam membulat, ada centripetal force ataupun daya memusat, maka dia ada pecutan memusat. Okey, seterusnya dia cakap apa? Bulan bergerak dalam bulatan dengan kelajuan yang tetap dan tidak bergerak mendekati bumi. Ini sebab. Ataupun kamu boleh juga sebut daya memusat yang diperlukan dibekalkan oleh daya tarikan graviti bumi. So sama-sama menarik tau. Menyebabkan dia tidak terlepas dan dia juga tidak memecut ke arah bumi. Kamu boleh ambil lah ayat ni. Okay, soalan nombor 4. Seorang penyelidik telah menjalankan satu penyiasatan menggunakan fosforus 32. Okey, ni standard lah ni. Untuk baja kan, dia akan pakai fosforus 32 untuk mengkaji penyerapan dan pergerakan baja dalam satu tumbuhan. Raja 4 menunjukkan bagaimana fosforus disuntik ke dalam batang tumbuhan itu. Separuh hayat bagi fosforus ialah 14 hari. So T half dia sama dengan 14 hari. Ini adalah separuh hayat bagi fosforus. Zarah yang dipancarkan adalah beta lah. Okey, tak kisahlah dia beta kan. Kita kan ada alfa, beta dan gamma. Antara yang paling tinggi kadar penembusan adalah gamma. Yang paling rendah alfa lah. Jadi beta ni dia sentiasa duduk sederhana tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Lepas tu dia tanya apa? Bila kita suntik je baja tu masuk dalam ni, ataupun fosforus tadi, dia sebenarnya ada mempunyai bahan radioaktif. Maka bila air disedut oleh akar, masuk ke dalam batang, masuk ke dalam daun, maka kita ambil pengesan ini, yang kita gunakan biasanya adalah GM tube ataupun Geiger-Müller. Geiger-Müller tube. Bahasa Melayu tube lah. Tube Geiger-Müller. Okay, Geiger-Müller. Tak kisahlah, Geiger-Müller ejaan macam tu. So tube Geiger-Müller ni dia akan tunjukkan bacaan. Contohnya lah, sebelum suntik, bacaan dia katakanlah 80. Okay, kalau orang tanya, bacaan 80 ni kenapa? Kenapa tak kosong? Ini adalah kita panggil dia sebagai background radiation. Okay, ini adalah background radiation ataupun bacaan latar belakang. Ini adalah bacaan latar belakang. Ini kamu dah belajar dah masa tingkatan 3 dulu. Yang mana bacaan latar belakang ni sebenarnya dia, keadaan kita duduk sekarang pun dah ada bacaan ini. Sebab dia datang daripada batu-batuan, daripada kosmik, daripada angkasa lepas sana, datang dia punya sinaran-sinaran radioaktif, tapi tidak terlalu tinggi lah. Walaupun kamu belajar dulu di dalam ukuran microsievert tu kan. Micro SV macam ni kan, microsievert. Cikgu tak apa ingat dia punya ni dia tu. Okay, ini unit yang kita biasa guna lah. Okay, 80. Tapi bila kita suntik je, kamu detect tengok dia dah jadi 200. Bermaksud apa? Bahan daripada baja fosforus 32 tadi, bahan itu telah pun meresap ke daun. Bila kita detect, ada bacaan, misalnya semakin tinggi, menunjukkan bahawa baja tadi telah pun diserap oleh akar naik ke, ataupun batang naik ke daun. Dan dia memang, maksud dia akan menyuburkan lah, sebab kita tujuan dia nak bagi dia subur kan. Okey, bermaksud memang diserap. Alright, mari kita tengok soalan dia. Apa dia tanya? Apakah yang dimaksud dengan separuh hayat? Okey, separuh hayat ada apa? Mesti sebut masa ataupun tempoh. Okey, separuh hayat ialah apa? Masa yang diperlukan oleh bahan radioaktif mereput menjadi separuh dari keadaan asal. Kamu boleh sebut menjadi separuh dari jisim asal boleh. Aktiviti asal pun boleh. Biasa kita akan, ataupun bilangan asal pun boleh. Separuh dari bilangan asal. Separuh dari aktiviti asal. Biasa itulah yang kita ukur sebab apa? Dalam unit aktiviti ataupun dalam bilangan number. Apa nama dia? Dia panggil bilangan N0 tu. N0 tu ni N0 ni dia adalah bilangan asal. Kadang-kadang ada buku dia tulis A0 lah, aktiviti asal. Alright. Pergi kepada soalan yang kedua. Itu maksud bagi half-life ataupun separuh hayat. Keaktifan awal fosforus ialah 800. Ni dia punya N0, 800. Kita dah ni lah macam biasalah. Saya tak rela gagal ujian. Senarai dulu.
Lepas tu dia tanya apa? Hitung masa yang diambil untuk keaktifan fosfora berkurang menjadi 50. Ini dia yang terakhir dia. Yang tinggal. Baki yang tinggal selepas beberapa waktu adalah 50. 50 bilangan per saat. Jadi dia tanya hitung masa. Masa ni adalah total time kita ialah T kecil. Dan kita ada maklumat T half ataupun kita punya separuh hayat 14 hari. Jadi apa formula yang kita boleh guna? Ni lah dia. N sama dengan setengah kuasa N kecil darabkan dengan N naught. Okay. Jadi kita memasukkan nilai kat sini. Sini kita ambil sini. Yang ni bukan yang ni bukan ni. Okay, kami ni. So 50 yang tinggal, yang akhir yang tinggal 1/2 kuasa N darabkan dengan 800. Jadi kita ubah 800 pergi sini, lihat 800 per dengan 50 per dengan 800. 50 kali 1, 50 kali 16. Kamu akan dapat 1/16. Jadi last kali 16 ni adalah apa? 16 ni adalah 204. Kan? 204 bermaksud kita akan dapat 1/2 kuasa N sama dengan 1/2 kuasa 4. Maka N kita bersamaan dengan 4. Ini hukum indeks lah yang kamu dah belajar. So N kita 4 kali. 4 kali telah melalui 4 kali half-life. Atau kamu boleh guna kaedah ni. 800, separuh daripada 800 dah 400. Separuh daripada 400, 200. Separuh 200, 100. Separuh daripada 100 adalah 50. Berapa kali half-life? Ini T half yang pertama. 2 kali T half. 3 kali T half. Dan 4 kali T half. Kalau nak tahu berapa total time, N sama dengan T per dengan T half. Ini formula dia. Jadi kalau kita nak tahu T kecil ni, maka T kecil sama dengan N kalikan dengan T half. N kita, jawapan yang tadi itulah untuk N ni lah. N kita 4, kita dah dapat 4. T half kita adalah 14 hari. Maka kita akan dapat 56 hari. Okay, boleh tak? Boleh. Cantik. Atau kaedah lain lagi. Tak nak buat calculation, tak ingat formula. Boleh guna ni. Sini 14. Half-life yang pertama 14 hari. Half-life yang kedua pun lagi 14 hari lagi. Ni 14 hari lagi. 14 hari lagi. Kamu campurlah semua. 14 campur 14, 28. 28 kali 2, 56. Okey, jadi selesai yang tu. Pergi pada soalan seterusnya. 2 markah. Dia kata sebuah kolam kecil berhampiran sebuah reaktor nuklear telah tercemar dengan pelepasan bahan radioaktif. Radioaktifan bagi sampel air yang tercemar di kolam tersebut telah diuji selama 5 minit dan keputusannya adalah seperti dalam graf di bawah. Okey, ini graf, kita panggil dia graf lengkungan aktiviti lah, kan. Dia bermula dengan 800. Separuh hayat, separuh daripada dia, 400. Kan. Maksud ini dia dah melalui satu half-life. 400, dia tanya apa? Gunakan graf untuk menentukan separuh hayat bagi radioaktif dalam sampel tersebut. Tunjukkan dengan jelas bagaimana mendapatkan jawapan itu. Okey, maksudnya daripada 800, separuh dia 800. Daripada 400 ni kita pergi interpolate ke graf, pantul ke bawah. Pantul. Kamu akan dapat kalau sini 1.5, inilah 1.1, 1.2. Unit dia minit. Maka T half kita adalah 1.2 minit. Okay, boleh dapat? Kan? Okey, soalan seterusnya. Bahan radioaktif ini tidak berbahaya jika ianya mereput kepada 1/8 daripada keradioaktifan asalnya. Hitung masa yang diambil. Dia ada 2 cara. Yang pertama, asal dia 1. Nak pergi pada 1/8. Bermaksud, daripada 1 dia akan jadi setengah. Setengah dia akan jadi 1/4. 1/4 jadi 1/8. Berapa kali half-life dia lalu? Tengok ni. Ni T half yang pertama. Yang ni 2 T half. 3 T half. 3 kali half-life dia telah lalu. Ataupun kita buat macam tadi pun boleh juga. Formula yang tadi kan. Daripada 1/8 ini. S dengan 1/8 daripada 800. Daripada bilangan asal dia. Bermaksud dia ialah 100. Jadi 100 ini ialah yang tinggal. Selepas daripada selepas 3 kali half-life itu yang tinggal adalah 100.
Okay, maka bilangan dia adalah 3. Okay, yang ni dia punya kaedah calculation dia macam ni lah. 1/8 sama dengan 1/2 kuasa N. 8 ni adalah 2 kuasa 3. Maka kamu akan dapat setengah kuasa 3 sama dengan setengah kuasa N. Maka N kita adalah 3. Atau nak mudah macam ni je cara dia. Buat macam ni lah. 1 jadi setengah, setengah jadi 1/4. 1/4 jadi 1/8. 1/8 boleh jadi 1/16. 1/32. 1/64 dan seterusnya. Okay. Dia tanya apa? Hitung masa yang diambil. Dia nak masa yang diambil. Jadi bila dia sebut masa yang diambil, kita ada half life dia tadi 1.2 minit. 1.2 minit. 1.2 minit bermaksud dia nak T kecil ni. T kecil sama dengan formula tadi N sama dengan T kecil per dengan T half. Maka kalau T sama dengan N kali dengan T half. N kita adalah 3. T half kita adalah 1.2 minit. Maka kita akan dapat 3.6 minit. Selepas 3.6 minit ni, maka tak bahaya lagi dah. Tidak lagi berbahaya bagi bahan radioaktif tersebut. Okay, boleh dapat tak? Boleh saya. Cantik, Boleh. cantik. Kalau kamu nampak macam ni pun kamu boleh campur ni. 1.2 campur 1.2 campur 1.2 dapatlah 3.6 minit. Okey. Soalan seterusnya. Jika sampel air tercemar yang digunakan dalam ujian ini dalam kuantiti yang lebih kecil, apakah yang akan berlaku kepada nilai separuh hayat? Separuh hayat tak tergantung kepada dia punya jisim, dia hanya bergantung kepada bilangan dan juga masa kan. Jadi dia tidak ada ni lah. Maka sampel dia walaupun kita guna kecil tapi dia nilai dia tidak akan berubah sebab dia bergantung kepada bahan dia tu. Katakanlah benda itu adalah reputan bagi contoh macam tadi fosforus kan. Nilai separuh hayat dia memang 14 hari. Maka 14 hari tak boleh ubah dah. Sebab dia bergantung pada jenis bahan itu. Macam uranium. 5,630 juta tahun ke? Subhanallah, cikgu tanya. 5,630 tahun ataupun 5,630 juta tahun. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya half-life dia. Maka dia, bila bahan tu je, itulah nilai half-life dia. Sama macam carbon 14, carbon 12. Itu semua dia ada nilai half-life yang tetap. Okay, so dia tidak akan berubah lah. Dia tidak bergantung pada kuantiti ataupun jisim dia. So yang ni adalah tidak berubah. Okay, pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Ini nama dia Barton's pendulum. Okay, ataupun bandul Barton. Bandul Barton. B-A-R-T-O-N lah. Bandul Barton ni dia buat apa? Kita nak uji tentang resonan. Yang mana daripada 4 bandul ini, 2 daripadanya mempunyai panjang yang sama. Kalau kita tengok kat sini yang mana satu? X ni dia panjang sama dengan siapa? B. Terbaik. Bermaksud, katakanlah X ini frekuensi dia, frekuensi asli dia, katakanlah 1.2 Hz. Contoh. Maka B ni juga yang mempunyai panjang sama, nilai dia juga adalah sama. Frekuensi X sama dengan frekuensi B. Itu maksud dia. Frekuensi apa? Frekuensi asli. Maka bila kita ayunkan X, ayun dia, kita mula ayun je, kita lepas, maka A akan bergerak, B akan bergerak, C pun akan bergerak. Sebab dia disambung oleh satu tali ni. Dia berayun bersama-sama, tetapi yang mempunyai ayunan yang maksimum pada amplitude maksimum adalah B. Sebab apa? Bila kamu nampak, selepas kamu tengok X ni dia semakin perlahan, tiba-tiba B ni akan jadi besar pula ayunan dia. Dapat amplitude besar. Lepas tu bila B semakin perlahan, X pula dapat balik tenaga, dia pula jadi besar balik. Sebenarnya kita boleh nampak bahawa dia boleh transfer energi itu pergi balik. Bila dia mempunyai frekuensi asli yang sama. Dia resonan tau, dia boleh masuk. Ngam-ngam saja. Sama macam radio lah. Radio rumah kita, bukan rumah lah kalau cikgu dengar radio dalam kereta je. Okay, cikgu punya tune tu, katakan cikgu tune 89.6. Nak dengar radio IKIM, contoh kan. Jadi bila 89.6 yang cikgu set itu megahertz, dia mesti sama dengan apa yang dipancarkan oleh tiang pemancar tu. Mesti 86.9 megahertz juga. Kan? Ataupun 86.9 kali 10 6 lah. Hertz frekuensi dia. Cikgu kena setting supaya penerima cikgu sama dengan pemancar yang diberi, baru dia masuk cantik. Baru kita dapat siaran yang jelas. Kalau tidak, takkan dapatlah siaran dia tu. Itu juga kita masukkan sebagai resonan. Dia cantik je, dia boleh tune up masuk. Okay.
So, bila sebut resonan, kamu kena ingat dua perkara ni. Yang pertama, frekuensi asli dia sama. Dan yang kedua, dia akan bergetar pada amplitude maksimum. Ingat dua perkara ni lah kalau cerita pasal resonan. Okey, pergi pada soalan dia. Bandul X digerakkan dan dilepaskan tanpa menyentuh bandul lain. Bandul X berayun dengan frekuensi 2 Hz. Bandul lain mula berayun disebabkan oleh ayunan bandul X. Yes, memang betul dia berayun. Apakah yang dimaksudkan dengan amplitude? Sebut amplitude dia adalah sesaran maksimum. Dari mana? Dari titik keseimbangan. Katakanlah ini titik keseimbangan kosong. Ni. Ini adalah amplitude iaitu sesaran maksimum. Sesaran maksimum positif, sesaran maksimum negatif. Itu dia. Okay. Jadi dia punya dari segi definisi dia adalah sesaran ataupun sesaran maksimum daripada titik keseimbangan. Okay, dia tanya bandul manakah akan berayun dengan amplitude maksimum? B. Batu Makkah. Kerana apa? Sebab kamu kena bagi tahu bahawa dia panjang kedua-dua bandul adalah sama. Apa dia punya dia? Selain itu kamu boleh sebut frekuensi asli. Frekuensi asli kedua-duanya adalah sama. Okay, sebab tu bila kamu buat eksperimen dulu masa tingkatan 1 dengan tingkatan 4 buat eksperimen bandul. Sebenarnya kalau kamu buat untuk panjang bandul 20 cm, kawan kamu grup lain buat 20 cm juga, sepatutnya kamu punya frekuensi, bila kita dah kira tempoh apa semua kan, 20 ayunan lengkap, kita kira tempoh, dapat tempoh, kita boleh cari frekuensi. Frekuensi kamu dengan frekuensi kawan kamu yang buat juga untuk panjang 20 cm, sepatutnya mesti sama. Okay. Alright. Jadi pergi pada soalan seterusnya. Namakan fenomena yang dinyatakan di 5B, resonan. Kita dah bincang tadi. Ini pun satu markah. Soalan seterusnya, hitung tempoh. Tempoh 1/f. Kalau F sama dengan 1/T. Itu je. Maka kamu akan dapat 0.5 saat. Satu markah juga. Soalan seterusnya. Laju sikit. Dah pukul 4.42. Okay, Rajah 5.2 menunjukkan jambatan gantung Tacoma Narrow Bridge. Tacoma lah, jambatan gantung Tacoma di Amerika Syarikat yang runtuh pada tahun 1940 akibat kesan fenomena di atas yang dinyatakan di 5C. Dia kena apa? Angin je. Angin, ayun-ayun, dia baru buat. Kalau tak salah cikgu bulan 4 dia buat, bulan 9 runtuh. Tak sampai 5 bulan. Lepas je baru je dia rasmi, terus. Tak percaya kamu pergi dah cari internet ni. Tengok video Tacoma Narrow Bridge ni. Okay. Sebab apa? Sebab mungkin pada waktu itu ilmu berkenaan dengan resonan ini belum mantap lagi. Engineer pun belum kaji secara detail. Last kali macam itulah jatuh runtuh. Okey, berdasarkan fenomena itu terangkan bagaimana tragedi ini telah berlaku. Dua markah. Yang pertama, dia mendapat tenaga luar ataupun frekuensi paksa itu daripada angin saja sebenarnya. Okey, frekuensi paksa daripada angin yang bertiup sama dengan frekuensi asli jambatan. Tenaga luar, sebab tu bila kita tengok, ada orang boleh menyanyi sampai pecahkan gelas ni. Wine glass ni. Kan? Dia menyanyi sebab gelombang suara yang pergi sama dengan gelombang asli bagi cawan ni. Bila dia kena saja, cawan ini, atau bukan cawan lah, kita panggil gelas. Gelas lah. Gelas ini dia akan bergetar pada amplitude maksimum. Dia akan bergetar, vibrate lah, dia vibrate. Sebab apa? Dia punya gelombang yang dibekalkan dengan gelombang frekuensi yang diberikan sama dengan frekuensi asli cawan ataupun gelas tersebut, maka last sekali dia akan bergetar pada amplitude maksimum. Itu yang boleh pecah tu. Okay? Ini suara soprano lah. Yang suara tinggi tu. Cikgu tak boleh buat, pecah tekak cikgu. Cikgu suara double bass. Kan tak boleh lah. Double bass ni frekuensi dia rendah. Panjang gelombang dia tinggi lah. Kan? Okay, so ini juga. Yang pertama dia mesti sama frekuensi asli. Yang kedua, jambatan bergetar dengan amplitude maksimum. Dan akhirnya runtuh disebabkan resonan. Okay, itulah yang kamu boleh sebutkan. Boleh dapat ke? Dapat je. Cantik, cantik, terbaik. Jadi dua markah kena ada 2 poin lah. Okay, soalan seterusnya. Bandul X akan berhenti berayun selepas beberapa minit. Pada Rajah 5.3, lakar graf sesaran untuk proses pelembapan. Dia siap bagi tahu lagi nama proses dia adalah damping ataupun pelembapan. Bila pelembapan, dia adalah apa? Proses kehilangan tenaga disebabkan oleh
adanya daya luar yang bertindak dan juga daya dalam. Okey, maksudnya faktor dalaman dan faktor luaran. Yang mana faktor luaran itu lebih kepada friction ataupun geseran, dan faktor dalaman itu ialah disebabkan oleh daya tarikan dan mampatan dan tolakan di dalam bahan tersebut, sama ada dia spring ke ataupun sama ada dia tali ke apa semua, tak kisahlah. Maka dia ada daya dalaman juga. Menyebabkan dia kehilangan tenaga. Bila kehilangan tenaga, apa yang berlaku ialah amplitude berkurang. Ingat, amplitude dalam tajuk gelombang dia ada kaitan dengan tenaga. Maksudnya kalau amplitude tinggi, tenaga tinggi dah tu. Okay? Bila amplitude berkurang, tenaga pun berkurang. Sebab tenaga ni dia bergantung kepada amplitude ni. So, amplitude dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, menunjukkan bahawa tenaga dia berlaku kehilangan tenaga lah ke persekitaran, biasanya dalam bentuk heat energy. Okay lah, kalau kita nak cepatkan lagi hilang dia punya amplitude ni, daripada besar tiba-tiba terus jadi kecil, terus hilang. Macam ni. Kita letakkan contoh macam ni, kalau kita lepas dia berayun. Sebab ada spring kan. Kita letak dalam air, lagi cepat dia berhenti. Ini sama macam absorber motor ke, kereta ke, dalam tu dia ada minyak. Kan? Cuma satu sistem yang cikgu tengok, kereta Ferrari, dia tak pakai minyak, dia pakai magnet. Magnet tu pula dikontrol oleh arus elektrik untuk menjadikan dia magnet, elektromagnet lah maksudnya. Dan dikontrol oleh sistem komputer. Sangat hebat, sangat hebat. Siap silap dia punya sebatang absorber dia tu boleh beli motor kita. Kan? Motor EFI kan? Mungkin lah, cikgu tak pasti tak apa-apa kan. Tapi sangat-sangat efisien lah. Langgar lubang ni, kereta tak rasa pun bergegar. Tayar je naik turun. Terus mematikan amplitude ini supaya kita tak rasa gegaran itu dalam jangka masa yang panjang lah. Kalau kereta kita lah kan, kereta yang biasa-biasa ni, Viva tu kan. Macam cikgu pakai Viva kan. Kalau berayun, langgar lubang, dia punya berayun tu setengah kilometer. Dia kurang macam tu lah. Lepas tu dia jauh je. Kalau spring dia main lagi lah. Kan? Sebab dia lambat nak mematikan dia punya amplitude. Itu kita punya kereta lah. Kalau kereta mahal, dia memang sistem dia sangat-sangat canggih. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Okey, Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua buah kapal yang serupa. Kapal serupa berlayar di lautan. Kapal kargo A tanpa beban, kargo B berisi beban. Jumlah berat berbeza, confirm lah. Yang ni kapal dah sama. Lepas tu yang ni letak kontena. Yang ni tak ada kontena. Confirm lah, tak sama dia punya berat. Okey, kalau dia tanya prinsip Archimedes. Ingatlah. Sebab dia ada cerita tentang keapungan, daya apung lah maksudnya kan. Ataupun kita panggil dia apa nama dia, buoyant force. Tapi kalau ditanya hukum, dia adalah hukum keapungan. Hukum keapungan. Okay, ini terlibat dalam prinsip Archimedes ni, iaitu hukum keapungan ataupun law of flotation. Ya, yeah. Okay, ini dari segi kalau dia tanya hukum lah. Sebab cikgu pun baru jumpa soalan ni, trial negeri Terengganu kalau tak salah cikgu. Dia tanya hukum. Dia tak tanya prinsip. Kalau prinsip kita dah tahu dia adalah prinsip Archimedes. Okey, mari kita tengok apa soalannya. Apakah yang dimaksudkan dengan berat? Berat ialah daya tarikan graviti. Itu je. Okey, daya tarikan graviti. Yang kamu kata W semua mg, dia adalah hasil darab jisim dan graviti. Tak diterima lah. Kurang tepat. Jadi elakkanlah sebut yang tu. Melainkan P sama dengan mv tu bolehlah kamu sebut hasil darab jisim dan hal laju untuk momentum. Kan? Yang ni jangan elakkanlah. Satu lagi yang kamu boleh guna ialah P sama dengan F per A ni. Ini pun kita tak sebut dia sebagai daya bahagi luas apa semua. Kita boleh sebut biasanya dia ialah tekanan adalah daya per unit luas. Daya per unit luas. Okey. Seterusnya, perhatikan Rajah 6.1 dan 6.2. Untuk kita buat perbandingan lah ni. Bandingkan jumlah berat antara kapal kargo A dan kapal kargo B. Okey, dalam kes ni disebabkan dia ada dua rajah, cikgu lebih suka guna rajah sebab nanti kalau soalan lain pun kamu akan biasa jumpa kalau rajah macam ni lah. Kalau dia lukis dalam satu keadaan, kamu kena compare A dengan B lah. Okay. So yang pertama dia tanya bandingkan jumlah berat. Nak cantik, kamu tulis kuantiti dia jumlah berat, double dot, terus rajah 6.1 kurang berat daripada rajah 6.2 kan. Ini je. Minimum yang kamu boleh tulis, ini. Paling minimum lah. Tak nak 6.1 kurang daripada 6.2. Ini elakkan. Okay. So tulis minimum yang ni, iaitu jumlah berat double dot rajah 6.1 kurang daripada 6.2. Lepas tu dia bandingkan pula isi padu air yang tersesar. Nak tengok kat mana? Kena tengok bahagian yang tenggelam. Kalau kita tengok macam ni tinggi kan, dia macam ni. Yang ni
Macam itulah. Kalau gambar dia nampak sampai bawah, sepatutnya nampak jelas macam ni. Boleh kita highlight kan? Ni. Oh, ini bahagian tenggelam. Isi padu dia tenggelam yang itulah. Yang ni, untuk bahagian isi padu tenggelam bagi kapal kargo B. Kita nampak je lah. Oh, yang 6.1 sikit. Kurang daripada 6.2. Jadi, kamu letak isi padu air tersesar, rajah 6.1 kurang daripada rajah 6.2. Macam biasa. Cikgu sebut selalu, kalau depan ni 6.1, bawah ni pun 6.1 lah. Cikgu tahu. Kebanyakan student ada yang akan tulis apa? Rajah 6.2 lebih besar daripada rajah 6.1 ni kan. Dia tulislah rajah ni. Biasanya dia mesti nak tulis lebih besar juga. Tak ada masalah, betul. Dia tak ada masalah, betul. Tapi nak cantik bila kat atas ni kamu tulis 6.2 di depan, bawah ni pun 6.2 di depan juga. Sebab ada sebab dia kan yang kita sebut untuk nak tengok tentang hubungan tu. Okey, soalan seterusnya. Bandingkan daya apungan yang bertindak ke atas kapal kargo. Bila daya apung, dia melibatkan ni, formula ni. FB sama dengan W. FB sama dengan mg. Dan FB ni juga sama dengan rho VG. Bila kita nampak berat dia 6.2 lebih berat daripada 6.1. Confirm dia tak sama daya apung dia. Lagi berat kapal itu, lagi tinggi daya apung yang bertindak ke atas dia. Okay, sebab dia duduk di kedudukan air laut yang sama. Iaitu air yang mempunyai ketumpatan yang sama. Kita boleh sebut yang tu. So, daya apungan rajah 6.1 kurang daripada rajah 6.2. Okay. Ini lagi satu. Kamu dah dapat. Pergi pada soalan seterusnya. Hubung kaitkan. Ni yang kita nak sebut tadi ni. Hubung kaitkan antara isi padu air tersesar dengan daya apungan. Bermaksud dia nak kaitkan antara isi padu air tersesar yang ni dengan daya apung yang ni. Daya apung dengan yang ni. So, kita tengok, bila kita dah tulis 6.1 kat depan, yang ni pun 6.1, tengok pula dia punya simbol. Simbol dia adalah, dua-duanya arah yang sama. Kurang daripada kan. Yang ni, hanya boleh pakai sekiranya kamu tulis 6.1 kat depan. Ataupun 6.2 dengan 6.2. Sama dia punya arah kita bandingkan itu. Tak boleh atas 6.2, bawah 6.1, tak valid dah kamu tengok tanda ni sama ada sama ke berlawanan. Kalau berlawanan, kalau kamu boleh adjust tak apalah. Tapi pastikan kalau nak tengok tanda ni lebih kepada kamu susun dia punya rajah tu sama macam ni. Okay, so bila kita tengok arah dia sama dia semakin besar ataupun kurang daripada, maka kita tulis semakin bertambah isi padu tersesar, semakin bertambah jugalah daya apungan. Bermaksud dia akan jadi sama ni, perkataan ni di tengah ni. Bertambah. Kalau berkurang. Okay, boleh dapat Boleh, cikgu. Cantik. Soalan D. Hitung daya tujah FB sama dengan mg. Daya tujah sama dengan berat. Dia nak kapal kargo B. Dia bagi jisim kapal kargo B. Cantik lah. FB sama dengan mg. Terus dapat. G9.81 terus dapat. Maka pertama, maka kedua. Sebab dia tak bagi isi padu, dia tak bagi apa semua kan. Okey, yang E. Apakah yang akan berlaku pada kapal kargo B yang berada di muara sungai? Beri sebab untuk jawapan kamu. Masuk je muara sungai, ketumpatan dah jadi lain. Tak sama dengan laut. Sebab sungai biasanya 1000 kg meter cube. Ini sama macam air biasa. Tapi kalau dekat laut biasanya 1030, 1020, mungkin 1000. Kalau laut mati tu cikgu tak tahulah nilai dia berapa. Mungkin 1100 ke kan. Tapi lebih tinggi lah. Yang penting dia punya ni. Bila dia lebih tinggi, maka yang tenggelam itu perlu lebih banyak. Maka dia akan lebih tenggelam. Kerana apa? Kerana ketumpatan. Dia punya reason dia. Kerana ketumpatan sungai lebih rendah. Yang berlaku ialah apa? Dia akan lebih tenggelam kerana ketumpatan air sungai lebih rendah. Okey, kalau cikgu tanya, apa jadi kepada daya apung di sungai dengan di laut untuk kapal kargo B? Adakah bertambah, berkurang ataupun sama? Kapal yang sama bergerak daripada laut pergi ke sungai, yang kamu nampak berbeza adalah dari segi yang tenggelam tu kan. Kalau dia tanya daya apung, sebabkan jisim dia sama, graviti pun graviti bumi yang sama, dia kekal sama. Ingat. Dia kekal sama. Kalau tanya daya apung kekal sama. Tetapi yang menyebabkan isi padu dia semakin tenggelam, tengok macam ni lah. Kalau dia duduk di kawasan yang ketumpatan tinggi, isi padu dia sikit. Kan? Contohlah, daya apung dia 100. Maka kalau kat sini isi ketumpatan tinggi, katakan ketumpatan dia adalah 5. Isi padu jadi sikit 2. Yang ni cikgu rasa cikgu pernah bagi contoh. Dan G kita kata 10 lah. Kan?
ambil 10. Mudah nak buat calculation. 5 kali 2 kali 10, kita akan dapat 100 juga. Betul lah, kiri dan kanan sama 100. Ini FB. Sama dengan rho BG kan. Okey. Yang ni pula, bila dia pergi ke sungai yang lebih rendah ketumpatannya, dia 100. Kekal sama sebab tu cikgu sebut, daya apung dia sama. Rho dia, katakan rho dia berkurang jadi 2. Sebab tu isi padu dia kena naik jadi 5. G dia kekal 10. Still dapat 100 juga. Daya apung dia kekal sama, tetapi bahagian tenggelam isi padu dia kena naik. Sebab dia rho BG. Bila rho jadi kecil, V kena naik. Kalau yang ni rho besar, V kena turun. Okey, cikgu harap kamu faham yang tu. Pergi pada soalan seterusnya. Nombor 7. Rajah 17 menunjukkan sebuah van berjisim 1,500 kg sedang bergerak dengan hal laju 15 meter per saat. Macam biasa. Kita buat, ni saya tak rela gagal ujian. Senarai dulu. Jisim M1 1,500, U1 15 meter per saat. Ni yang ni. M2 1000 kg, U2 20 ini sebabkan dia ke kiri, yang ni ke kanan, ke kiri negatif, ke kanan positif. Kena letak sebab apa? Dia hal laju. Hal laju ni quantity vector. Dia kena ada arah. Okay, so dia katakan berikan, itu je yang nak bagi. Berikan maksud momentum. Takrifkan momentum. Hasil darab jisim hal laju. 1 markah. Seterusnya, nyatakan prinsip yang terlibat dalam pelanggaran di atas. Prinsip dia adalah prinsip keabadian momentum. 1 markah. Okey, lepas tu pula dia tanya, hitung hal laju van dan kereta selepas pelanggaran. Oh, dalam kes ni, disebut selepas pelanggaran, kedua-dua kenderaan bercantum. Bila bercantum, kita kena pakai formula ni, iaitu pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal ni, ataupun formula asalnya ni, M1U1 campurkan dengan M2U2 sama dengan M1V1 campurkan dengan M2V2. Tapi dalam kes yang ni pelanggaran kenyal. Tapi bila kes tak kenyal, V1 dengan V2 adalah nilai yang sama. Maka kita akan dapat M1V campurkan dengan M2V. Maka last kali kita boleh faktorkan M1, M2V. Sangkut pula. Okay. Alright, that's why kita dapat formula yang ni. M1 campur M2V. Sebab jisim bagi kedua-duanya akan bergabung lah. Kan? So, kita pun buat calculation. Masukkan nilai. Nah, M1U1 campur M2U2 sama dengan M1 campur M2V. Dapatlah V sama dengan 1 meter per saat ke kanan lah, sebab positif. Okey, boleh Soalan seterusnya. Enjin jet dalam pesawat menggunakan prinsip keabadian momentum. Oh, dia dah bagi lagi kan. Dalam menghasilkan daya tujuan ke hadapan. Jadual 1 menunjukkan 3 enjin jet berlainan PQR yang digunakan untuk menggerakkan pesawat. Okey, dia ada PQR. Lepas tu, berdasarkan jadual 1, nyatakan keseluruhan enjin jet yang digunakan untuk menggerakkan pesawat hal laju yang sangat tinggi. Okey, jadi kita elakkanlah guna hal laju sangat tinggi ni. Untuk tak nak ulang ayat soalan kan. Okey, so dia tanya saiz kebuk pembakaran. Kita tengok kat sini. Dia ada PQR. Kebuk pembakaran kecil. Kebuk pembakaran kecil. Yang ni kebuk pembakaran besar. Kita tahu dah. Kita tak nak kecil. Sebab kecil ni dia nak bakar tak banyak. Bahan bakar yang dia boleh bakar. Maka P ni kita pangkal siap-siap. Q pun kita pangkal. Terus dapat jawapan. Walaupun tanpa tengok ada 2 lagi ciri tu. Ataupun 3. Sini ada 4 ciri. Udara masuk bukaan besar. Supaya banyak udara disedut. Bilah titanium. Bilah titanium lebih tahan lama, tahan karat apa semua kan, kuat, kukuh. Dan ni gas exhaust bukaan kecil. Bukaan kecil dia akan menghasilkan hal laju yang tinggi, momentum tinggi. Okay, jadi R ni dah yang paling cantik. So kita pun saiz kebuk pembakaran nak besar. Kenapa? Lebih banyak bahan api dapat dibakar. Okay, seterusnya saiz bukaan exhaust kecil. Kenapa nak kecil? Sebab ini markah tadi cikgu tak tulis. Ini markah pertama, ini markah kedua. Dan ini pun sama juga, markah yang pertama. Gas exhaust dilepaskan pada hal laju yang tinggi. Atau kamu nak tulis, momentum tinggi. Momentum gas exhaust tinggi. Sebab kita tahu lah momentum P sama dengan MV. Dah kalau hal laju tinggi, mestilah dia momentum pun tinggi juga. Sebab dia bukan dah terus kan. Ni. Okey. Markah yang kedua. Seterusnya, saya memilih R. Dah dapat 1 markah lagi. Okey, soalan seterusnya.
Soalan nombor 8. Jadual 2 menunjukkan dua jenis periuk dan ciri-cirinya. Sebut cerita pasal periuk dia. Sebut pula pasal specific heat capacity ataupun muatan haba tentu. Maka kita tengok ini. Buat catatan yang ni dulu. C ataupun muatan haba tentu kalau dia tinggi, maksudnya dia akan absorb more heat. Serap haba. Dia boleh banyak serap haba, maka dia lambat panas. Dan bila lambat panas, lambat pula nak sejuk. Itu bagi C besar ataupun C tinggi. Kalau C dia rendah, muatan haba tentu dia rendah, specific heat capacity dia rendah, maka dia cepat panas, cepat sejuk. Atau cepat panas ni kamu boleh sebut cepat berubah suhu. Ataupun berubah suhu dalam masa yang singkat pun boleh. Masa dia cepat panas tu. Cuma nak ubah ayat je kan. Okey, soalan dia, apakah maksud muatan haba tentu? Jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu banyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Daripada formula ni kita dah dapat dah. Q sama dengan MC delta theta. C sama dengan Q per M delta theta. Q ni unit dia joule. Jumlah haba lah tu. M ni dalam kilogram. Delta theta adalah degree Celsius. Jadi kita nak J ni adalah joule ataupun jumlah tenaga haba. Nak naikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Okey, kamu boleh tengok formula ni. Kamu boleh keluarkan definisi dia. Okay, soalan seterusnya. Berdasarkan jadual 2 nyatakan ciri-ciri bagi periuk jika ia digunakan untuk memasak makanan dengan kadar lebih cepat. Berikan sebab untuk kesesuaian setiap ciri. Dia nak cepat. Nak cepat kita kena cari yang cepat panas lah. Kan? Bahan periuk. Bahan periuk dia ada apa? Tengok kat sini. Dia ada clay pot, tanah liat dan juga dia ada kuprum. Kita nak cepat, kita nak kuprum lah kan. Cepat panas. Maka kita nak kuprum. Satu maka. Kenapa? Muatan haba tentu yang rendah atau cepat panas. Ini 2 markah dalam tangan. Senang-senang. Okey, bahan pemegang periuk. Bahan pemegang periuk memang kita nak pilih yang ni tadi. Dah pilih dah yang ni. Maka kita buat daripada polimer. Kamu pun tulis polimer. Kenapa nak polimer? Dia lah penebat haba yang baik. Markah yang pertama, markah yang kedua. Ataupun lambat panas. Boleh? Jangan tulislah mudah digunakan. Itu tak apa-apa. Konkret lah. Ataupun menjimatkan kos pun kamu elakkan. Sebab menjimatkan kos ni lebih kepada ekonomi lah. Walaupun memang cikgu tahu bila kita jadi engineer, kita kena ambil kira kos ni. Kan? Tapi dalam kes ni banyak lagi faktor fizik. Kamu terangkanlah lebih kepada faktor fizik. Bukan faktor ekonomi. Alright. Okay, seterusnya. Jisim pot. Jisim pot pula dah. Jisim periuk. Kecil. Kenapa kita nak jisim yang kecil? Tengok kat sini dia ada bagi jisim ni kan. 2.5 dan 3.5. 2.5 lah. 2.5 kg kecil lah. Jangan tulis nombor. Lebih baik kamu tulis kecil atau besar. Kecil. Kenapa nak kecil? Mudah alih. Senang dibawa di mana-mana. Ataupun lebih ringan. Ketumpatan rendah boleh. Sebab jisim ni dia memang ada kaitan dengan ketumpatan. Alright. 2 markah. Soalan seterusnya. Periuk kuprum itu dipanaskan oleh plate pemanas berkuasa 800 watt. 800 watt ni apa maksud? Ni. Dia adalah 800 joule per saat. Okey, joule per saat. Kalau dia sebut 800 watt, 240 volt. Apa maksud dia? Maksud dia lah 800 joule tenaga digunakan dalam 1 saat. Apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. Itu definisi bagi rating ini. Rating. Okay, so dia tanya hitung masa yang dia ambil untuk menaikkan suhu periuk sebanyak 50 darjah. 50 darjah Celsius ini ialah delta theta. Dia bagi siap-siap. Dia tak bagi suhu awal, dia tak bagi suhu akhir. Dia terus bagi delta theta. Q sama dengan PT. Q juga sama dengan MC delta theta. Maka kita boleh sebut PT sama dengan MC delta theta. Maka T MC C delta theta ini kita bahagikan dengan P lah. Kan? Maka 2.5 kg darab dengan, ambillah nilai dia ni kat sini. C dia adalah 390. Darabkan dengan delta theta 50. Kamu akan dapat 60.94 saat. Dengan unit, jangan lupa unit untuk masa memang dalam saat. Maksudnya seminit lebih ya. Seminit 60.94 saat. Kan? Seminit kan? 60 saat, 1 minit. Betul lah. Okey, ini markah yang kedua. Alhamdulillah selesai. Selesai tugasan kita untuk section A kali ini. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan jumpa lagi lah untuk kita bincangkan untuk section B. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.